Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Allahumma alhimna ma rushida umurina wa 'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Sidang Jumaah yang dikasihi oleh Allah SWT, salam maulud Nabi. Alhamdulillah, pada hari ini ialah 12 Rabiul Awal, kita merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Walaupun dari segi tarikhnya 12 Rabiul Awal itu ada beberapa pendapat, tetapi meraihkan tuan-tuan Allah SWT kelahiran junjungan baginda Rasulullah SAW amatlah penting, supaya kita tidak tersasar dengan kehidupan kita ni, yang sepatutnya kita nak menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai ikutan qudwatun hasanah. Tidak ada dah ikutan yang sebaik-baik ikutan kecuali ikutan terhadap baginda Rasulullah SAW. Kerana Rasulullah ialah manusia yang menghimpunkan, yang mendatangkan keamanan kepada manusia sejagat sampai hari kiamat. Rasulullah ini adalah satu susuk tubuh yang mana dilahirkan di kota Mekah. Sebelum kedatangan baginda, orang-orang jahiliyah, mereka tidak ada satu orang yang dijadikan sebagai contoh dari segi akhlak kemuliaan mereka, kecuali selepas kedatangan baginda Rasulullah SAW. Kerana itu Rasulullah sebelum melaksanakan usaha untuk mengajak manusia untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah adalah contoh di kalangan para sahabat dari segi segenap bilangan, segenap jenis manusia, wanita, lelaki, kanak-kanak, pemuda, yang tua juga, telah menjadikan baginda Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ikutan mereka. Kerana dalam diri Rasulullah ada akhlak yang mulia, seperti mana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja diutuskan aku untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia ni seluruh manusia suka, hatta yang tidak beriman kepada Allah SWT juga menyukai kebaikan. Kerana itu orang-orang kafir Quraisy menjadikan Nabi SAW Al-Amin, menjadikan Nabi SAW orang yang betul-betul dipuji di kalangan mereka kerana akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah datang satu ke Madinah, penghijrahan baginda Rasulullah SAW ke Madinah adalah menyatukan dua kaum yang telah berperang sekian lama, Aus dan Khazraj. Jadi Rasulullah ini kalau datang satu tempat, satu kaum, satu negara, semuanya bersatu. Kalau kita hari ini ataupun mana-mana persatuan untuk mengislahkan orang Islam tetapi tidak dapat pengislahan yang sebenar seperti mana Rasulullah, maka persatuan tersebut tidak ada benarnya.
Kerana Rasulullah ialah yang menyatukan umat. Bila kita datang kepada satu umat dan umat berpecah belah kerana kita ada sesuatu yang tidak benar mungkin. Tapi keikhlasan Nabi SAW untuk menyebarkan akhlak yang mulia, sama ada yang beriman ataupun tidak beriman, semuanya disukai oleh setiap manusia. Jadi pada malam ini kita hendak menyambung pengajian kita yang berkaitan juga dengan akhlak Rasulullah SAW. Apakah yang dilakukan oleh baginda dalam situasi-situasi yang tertentu yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, supaya kita ini tidak mengikuti orang yang kita lihat. Kita lihat orang kafir, kehidupan mereka kita kenal, kerana mereka hidup di depan mata kita. Adapun Rasulullah SAW 1400 yang lampau telah meninggalkan kita. Apabila kita tidak mempelajari hadis berkenaan akhlak Rasulullah SAW, maka kita akan menjadikan selain Rasulullah sebagai ikutan kita. Baik. Pada malam ini ialah pada muka surat 233, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Adab sebelum berpergian dan tatkala datang daripada berpergian. Yang ke-33, adab bermusafir ataupun adab setelah balik daripada bermusafir. Berbicara dengan baik dan berakhlak mulia dengan temannya ketika dalam keadaan berpergian, agar tidak terjadi perselisihan pendapat. Jadi kalau kita bermusafir di dalam kumpulan kita, kumpulan yang kecil ataupun kumpulan yang besar, jemaah yang kecil atau jemaah yang besar, perlu berbicara dengan perbicaraan yang baik. Sebab kita akan bermusafir dengan tempoh masa yang mungkin lama. Jadi setiap daripada jemaah tersebut perlu kita berikhtilat ataupun kita berkata-kata menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Adakah ianya mudah? Adakah ianya mudah? Ada dua keadaan. Satu, ianya menjadi mudah kepada kita untuk berbuat baik kepada jemaah yang bermusafir dengan kita, mungkin kerana jemaah yang bersama kita tadi bukan orang kampung kita. Sebab tu jemaah kita kadang-kadang melaksanakan ibadah umrah, ibadah haji, kita dengan pasangan kita mungkin, ataupun kita berseorangan. Orang kampung tak kenal, orang kampung kenal kita. Kita bersama jemaah dengan orang yang mungkin kita tak kenal. Alhamdulillah, segala keburukan yang kita pernah buat tidak diketahui, dan kita boleh berbuat baik dengan sebaik mungkin. Sering bermanis muka, bertegur sapa, berakhlak mulia tuan-tuan Allah SWT, maka itu yang terbaik. Dan satu lagi situasi ialah apabila kita nak berbuat baik, berakhlak mulia ketika bermusafir, itu adalah satu perkara yang susah juga. Sebenarnya pernah kita sebutkan bahawasanya seseorang apabila dia bermusafir, maka terkeluarlah akhlak-akhlak buruk, perbuatan ataupun tabiat buruk dia. Kerana dalam bermusafir ialah qit'atu minal azab. Seseorang itu apabila musafir, makannya tak sempurna, tidur rehatnya tidak sempurna. Apabila dia datang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bermusafir, maka dia akan jadi panas, dia akan jadi mudah marah. Kerana apa tuan-tuan SWT? Bermusafir ni adalah qit'atu minal azab, sebahagian daripada azab. Jadi pun bagaimana keadaan kita tuan-tuan SWT, maka kita kena berakhlak mulia. Kita perlu berakhlak mulia. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah umrah tu tak lama, 10 hari, 12 hari, insya-Allah lah. Tak sempat nak tahu lebih dalam seseorang itu tuan-tuan mulia. Jadi mudah untuk kita berbuat baik dengan orang yang tidak kenal. Adapun kadang-kadang kita bermusafir dengan tempoh yang lebih lama daripada itu. 40 hari, macam saya biasa keluar jemaah 40 hari, 4 bulan tuan-tuan SWT. Jadi satu-satu jemaah tuan-tuan mulia, segala jenis akhlak-akhlak yang bukan akhlak, tingkah laku yang buruk mudah terkeluar.
Mula-mula tak kenal, 10 hari pertama tak kenal, 10 hari kedua, oh dia nilai macam ni. Dia bab-bab makan dia tak boleh, tak ada kompromi. Contoh kata, dia nak macam dia je. Jadi kena ikut cara dia. Oh dia ni kalau bab-bab cakap, dia tak pernah kalah, kita bagi dia. Jadi kita kena buat apa tuan-tuan SWT? Kita kena memuliakan mereka. Sebab tu perlu ada memuliakan orang tua, menghormati dan mengasihi kanak-kanak dan memuliakan orang alim. Bila kita ada dalam keadaan seperti ini, maka siapa saja yang berdamping dengan kita, maka kita tidak akan mudah untuk kata tidak berakhlak yang baik. Jadi kena sering berbicara dengan perbicaraan yang baik. Perbicaraan yang buruk mungkin kita selalu di tempat di kampung kita tinggalkan. Kerana kita dalam keadaan bermusafir. Kena berkata dengan perkataan yang baik. Yang ke-34, jika matahari terbenam tatkala masih dalam perjalanan, maka dianjurkan untuk membaca doa berikut ini. Maksudnya bermusafir dengan tempoh yang lebih daripada 24 jam. Ataupun musafir pagi, waktu senja masih tak sampai lagi di tempat destinasi yang kita tuju, maka dianjurkan untuk membaca doa yang seperti ini. Ya ardu rabbi wa rabbukillah, a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki wa syarri ma khuliqa fiki wa syarri ma yadibbu alayki wa a'udzu bika min syarri asadin wa aswadin wa minal hayyati wal aqrabi wa min sakinil balad wa min walidin wa ma walad. Tak ada terjemahan terjemahan dia apa? Ya ardu, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhan kau Allah adalah Tuhan kau, Tuhan aku dan Tuhan kau adalah Allah. Dia seolah-olah berkata dengan bumi tadi, wahai bumi, wahai dunia, Tuhanku dan Tuhan kamu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung dengan Allah daripada keburukan engkau dan keburukan apa yang ada di dalam engkau. Bumi tu. Kita di Malaysia mungkin aman. Kita pergi tempat lain tuan-tuan mulia, lagi-lagi di waktu malam kita tak tahu apa yang berlaku. Setengah negara tuan-tuan mulia SWT, waktu malam ni, kalau Malaysia ni malam, pukul 12 malam pun insya-Allah tak ada masalah. Keluar pun tak ada masalah. Setengah negara, apabila negara yang jenis mudah diperolehi senjata api, dia kalau dah malam tu biasanya kedai pun dah tutup. Orang tak suka berkeliaran. Negara mana-mana lah yang mudah memperolehi senjata. Macam negara kita ni susah. Senjata ni kawalan. Tak semua orang. Jadi negara yang kadang-kadang nak beli senjata api ni dekat kedai-kedai, kat pasar-pasar dah ada. Jadi waktu malam perlu berada di kediaman masing-masing dan tidak ada orang yang suka berjalan di waktu malam. Ini berbeza. Sebab itu di dalam doa ini menceritakan a'udzu billahi min syarriki wa syarri ma fiki. Aku berlindung dengan Allah daripada keburukan kau dan keburukan apa yang ada di dalam kau. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan keburukan apa yang diciptakan di dalam kau. Wa syarri ma yadibbu alayki, dan keburukan apa yang ditumbuhkan. Yadubbu, dabba yadibbu ialah yang ditumbuhkan, yang diwujudkan pada engkau. Bumi Malaysia tak sama dengan bumi Afghanistan. Cerita Afghanistan, cerita peperangan lah. Keamanan kita tidak sama dengan keamanan negara-negara yang lain yang baru merdeka tuan-tuan. Jadi berbeza. Wa minal hayyati wal aqrabi, dan daripada hayyah, ular, dan aqrab. Apa aqrab? Kalajengking. Wa min sakinil balad, dan daripada apa-apa yang mendiami di dalam bumi ini. Wa min walidin wa ma walad, dan daripada yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Anak-anak binatang-binatang yang membisa ni. Sebab kita yalah, malam ni kalau negara kita mungkinlah di mana-mana tempat sering dapat kita lihat cahaya-cahaya. Negara-negara yang tertentu tuan-tuan SWT, ataupun dalam negara kita di tempat-tempat yang tertentu, cahaya di waktu malam tu kurang. Cahaya di waktu malam itu kurang. Jadi
musibah mudah terkena kepada kita. Sebab tu kalau kita dalam bermusafir di tempat-tempat yang kurang cahayanya, kita akan mudah cepat akan takut, risau apa akan yang berlaku. Kalau belah-belah Sabah tuan-tuan mulia, waktu malam ni tuan mulia, dia dah negeri yang jauh ataupun penempatan yang jauh daripada bandar, memang tak ada elektrik. Hanya gunakan generator. Jadi orang kampung kalau ada generator pun tuan-tuan dia maghrib isyak dia dah matikan generator dia. Surau dia tuan-tuan saya bayangkan pada tuan-tuan kita tak pernah rasa surau dia. Dia ada generator dia di luar daripada surau dia. Maghrib kita hidupkan generator. Ni antara maghrib dan isyak bunyi generator. Lepas isyak setiap rumah ni akan jadi gelap. Surau pun akan jadi gelap. Dia buat macam mana? Dia akan matikan generator. Itu pun dia orang matikan generator. Generator itu diletakkan di tempat yang jauh supaya bunyi itu tidak mengganggu penghuni rumah. Genset tu bunyi dia bising. Dia letak jauh. Kadang-kadang sampai 100 meter daripada rumah. Tapi untuk cahaya rumah, satu rumah saja. Jadi lepas isyak, tuan rumah keluar daripada rumah, dia tarik dia punya macam tali, menyebabkan genset mati. Elektrik tu tak ada. Sunyi malam. Hanya bunyi cengkerik-cengkerik. Hutan tuan-tuan mulia subhanahu wa taala. Itulah keadaan bukan luar negara, dalam negara cuma penempatan yang jauh. Jadi kita yang bermusafir di tempat-tempat yang seperti itu, kita tidak biasa. Kita waktu malam pukul 12 malam pun lampu jalan hidup tuan-tuan mulia. Kerana tak ada lampu jalan. Jadi kita perlu biasakan keadaan begitu. Jadi doa-doa ini adalah pelindung bagi kita. Doa-doa ini dalam bermusafir ini adalah pelindung bagi kita. Berdasarkan hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza safara fa aqbala al-lail qala ya ardu rabbi wa rabbukallah ila akhir hadis rawahu Abu Daud. Jadi doa tadi adalah doa yang berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sedang dalam perjalanan sedangkan matahari telah terbenam, maka beliau yakni Rasulullah membaca ya ardu rabbi wa rabbukallah, doa tadi sampai di akhirnya tuan-tuan. Ini doa yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bermusafir sehingga pemusafiran Rasulullah sampai ke waktu senja dan waktu malam. Senja dan waktu malam. Jadi ini doa yang boleh melindungi kita daripada daripada kebinasaan, daripada binatang-binatang yang berbisa, wal aqrab. Aqrab ni apa? Kalajengking, hayah, ular. Benda-benda ni malam tuan-tuan bukan nampak. Kalau tempat tu tak cukup cahaya, kita tak nampak. Sebab itu satu sunnah Rasulullah, satu kisah seorang sahabat dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila minum dalam satu gelas, kita pun dah lalu adab tersebut, adab minum satu dalam gelas, yang mana nak minum adabnya ialah melihat di dalam gelas tersebut ataupun tempat bekas minuman kita. Jadi kalau tak lihat, maka ianya bukan, kalau kita dapat air kita minum terus minum tanpa kita melihatnya, ianya tidak bertepatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat di waktu yang lain untuk mengamalkan perkara tersebut, waktu malam yang gelap, tidak ada cahaya, hendak minum, air dah diletakkan dalam gelas ataupun cawan, tapi tidak ada cahaya untuk melihat di dalam cawan, dia tak minum. Esok paginya dia lihat bahawasanya di dalamnya ada kalajengking. Binatang-binatang ni namanya. Kalau kita waktu malam tak cukup cahaya, kita takkan nampak dia, dan memudaratkan kita. Kita tak ada niat untuk memudaratkan dia, dan dia apabila terancam, dia akan membinasakan kita. Kalau kita balik kampung lalu tempat-tempat yang gelap, nampak dia punya lambang tu, binatang, binatang buas akan melalui jalan tersebut. Jadi kalau dari satu tempat yang luar biasa daripada biasanya kita di waktu malam. Jadi doa ini adalah pelindung kita. Yang ke-35, jika melihat
tempat peribadatan orang kafir seperti gereja atau pura, atau melihat orang kafir, maka dianjurkan untuk membaca zikir berikut ini: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyah. Nak datang sini nampak batu kif tu. Kita bacalah. Ke hari-hari kita laut Amir tu ni kita tak nampak. Nampak benda tu besar, daripada jauh dah nampak. Apa yang kita nak buat kalau kita melihat tempat peribadatan orang-orang kafir ni tuan-tuan? Yang lebih lagi yang ada bentuk asnam, iaitu berhala, yang mirip dengan benda yang disembah, seperti mana orang-orang kafir jahiliah tuan-tuan mulia meletakkan berhala-berhala di keliling Kaabah. Jadi apa yang Rasulullah buat apabila melihat tempat ibadah orang-orang kafir ini? Kena bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan la na'budu illa iyyah. Waktu tu kita bersaksi seolah-olah kita bersyahadah dan mengesakan kehebatan Allah SWT. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Engkau ya Allah. Ini yang kami nampak ni, ini bukan sembahan yang sepatutnya kami sembah. Kami tidak menyembah batu-batu ini tuan. Kita menzahirkan i'tikad kita pada Allah SWT bahwasanya bila melihat berhala-berhala ni, kami tidak menyembah berhala tapi kami menyembah Allah. La ilaha illallah la ma'bud illallah. Itu yang biasa kita ucaplah supaya mudah, yang kita biasa ucap dan biasa kita hafal. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Memang dalam hati kita sedia ada kehebatan Allah SWT, tetapi apabila melihat tempat pengibadatan orang-orang kafir tuan-tuan mulia, berhala yang besar-besar, binatang-binatang yang disembah tuan-tuan mulia, tambahkan keyakinan kita pada Allah SWT, tunjukkan keesaan Allah SWT di depan berhala, di depan berhala. Diriwayatkan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jalani, barang siapa yang membacanya maka dia akan diberi pahala sejumlah orang kafir. Sebanyak mana orang kafir, sebanyak itulah pahala yang kita dapat apabila kita membaca doa apabila melihat berhala. Contoh kata kalau kita pergi kerja lalu depan berhala batu kif ni, pergi baca, balik membaca. Banyak orang kafir yang ada kat dunia ni tuan-tuan, ataupun orang kafir yang ada di Malaysia ni tuan-tuan, kita membaca doanya tu, sebanyak itulah dosa, pahala yang kita perolehi. Pagi dapat pahala, balik pun dapat pahala. Kadang-kadang anak-anak ni tuan-tuan, anak-anak ni dia sering tanya, kita naik kenderaan tengok ni patung apa ni, tak sama patung yang ayah beli. Patung apa? Kita nak kena explain, kita nak kena perjelaskan ini adalah patung berhala yang disembah oleh orang kafir. Jadi kalau yang terbaik kita ajar dia tentang doa tadi supaya dia dapat menenangkan hatinya. Budak-budak ni namanya dia susah, dia selalu mendatangkan soalan-soalan yang berkaitan seperti ini. Jadi kita dah beritahu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ajarkan dia doa yang seperti ini, maka insya-Allah itu yang terbaik. Yang 36, jika merasa takut terhadap kejahatan suatu kelompok, maka bacalah doa berikut ini: Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Bukan syuhur tapi syururihim. Syar ni apa? Keburukan. Ya Allah, jadikanlah, naj'aluka fi nuhurihim, Engkau jadikanlah pada musuh-musuh mereka ni, dan lindungilah, Engkau lindungilah kami daripada keburukan-keburukan musuh-musuh. Berdasarkan hadis an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doa ni hadis yang diriwayatkan oleh oleh Abu Musa al-Asy'ari. Maka Rasulullah membaca doa ini bila takut dengan satu-satu kaum. Kat Malaysia ni insya-Allah lah tidak ada. Mungkin ada something jalanan yang kita tahu sering biasanya orang akan lalu di lorong ini, di jalan ini akan diragut ke apa tuan-tuan dia. Jadi doa ini boleh menjadi pelindung bagi kita
dan menenangkan kita insya-Allah. Yang ke-37, dianjurkan sebelum berpergian untuk membaca doa berpergian dan juga mutiara syair karya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Allahumma as'idni fi hadhil harqah wa amitni bil yumni wal barakah wa qini su'al qadri wa wa'tha as-safar wa anzilni khairal manazil waj'al safari ila khairin sa'idin wa sun'in hamidin wahfaz mukhallafi wajma' baini wa bainahum ala asarri hadin wa an'ami balin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ini syair yang dibuat oleh ulama, kan? Jadi boleh juga baca, kan? Kerana maknanya yang cantik. Ya Allah as'idni, kan? Tenangkanlah aku di dalam fi hadil harqah, di tempat ini. Tenangkanlah aku di tempat ini. Wa amitni bil yumni wal barakah, dan kurniakanlah kepada aku dengan perkara-perkara yang baik dan keberkatan. Wa qini su'al qadri wa wa'tha is-safar, dan kurniakan kepada aku jauhkan daripada aku keburukan, keburukan sesuatu perkara. Wa wa'tha is-safar, dan melindungi aku daripada keburukan safar. Jadi ni doa-doa ni bolehlah diamalkan. Yang ke-38, dianjurkan sebelum berpergian untuk membaca mutiara syair karya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, iaitu wahaitsu ittajahtum sa'atukum salamatan wa yar'akumur rahman fi kulli lahzatin. Kalau kita tak ingat bolehlah baca. Tapi apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya doa-doanya mudah dan mudah untuk diingatkan. Baik, habis bahagian yang pertama iaitu adab berpergian. Yang bahagian kedua iaitu bahagian B ialah di antara adab-adab ketika datang daripada berpergian. Dah pergi mesti balik. Pergi tadi ada adabnya, balik tadi tuan-tuan mula daripada safar yang jauh, daripada bermusafir yang jauh, juga ada adab-adabnya yang ditunjuki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah solat sunat 2 rakaat ketika sampai rumah, dan yang lebih utama adalah dilaksanakan di masjid yang dekat dengan rumahnya. Anjuran ini hanya untuk lelaki saja. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraqa'a fihi rak'atain, muttafaqun alaih. Dari sahabat Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika datang dari berpergian, maka beliau memulai datang ke masjid, kemudian beliau solat 2 rakaat di dalamnya. Jika rumah kita dekat dengan masjid, apa yang Rasulullah buat? Rasulullah rumahnya dekat dengan masjid. Rasulullah datang daripada musafir, Rasulullah tidak bersegera masuk ke rumah, tetapi singgah di masjid, solat 2 rakaat, kemudian baru datang ke rumah. Saya pun pernah nampak juga orang-orang yang soleh, yang masih hidup tuan-tuan mulia. Mereka ni kalau bermusafir jauh, baliknya tuan-tuan mulia SWT, kalaulah baliknya di waktu malam, memang dia tak balik rumah lah. Dia akan beriktikaf di masjid, besok baru balik rumah. Itu yang sunnahnya. Kita tidak. Pukul 2 sampai KL, pukul 2 dah sampai rumah, masuk rumah terus. Kita datang daripada utara, datang daripada selatan, bergerak lewat malam, sampai KL sampai Selangor di pukul 2 pagi, 3 pagi, terus masuk rumah. Kita dah beritahu kan sebelum ni, bahawasanya adabnya ialah untuk supaya mendatangi ahli keluarga kita di waktu pagi. Kalau kita balik daripada musafir di waktu malam, itu yang adabnya tuan-tuan. Kerana ada juga dia punya cerita dia, orang balik malam silap rumah, balik malam tidur bilik anak. Kerana apa? Malam. Dah bermusafir dengan waktu yang lama. Jadi kemungkinan perkara-perkara ni berlaku, ia mungkin berlaku. Silap rumah sama, dah lama tak balik, contoh kata outstation jauh tuan-tuan mulia, balik waktu malam, flight landing memang pukul 11 malam, pukul 2 pagi tuan-tuan mulia, terus balik tuan-tuan mulia, rumah semua sama je, pergi rumah orang. Ada yang jadi begitu.
dengan sengaja ke tak sengaja. Jadi tuan-tuan Allah SWT yang diajar oleh Rasulullah SAW ialah apabila datangnya waktu malam, Rasulullah akan berada di rumah Allah SWT ataupun menguruskan perjalanan balik ataupun masuk ke Madinah, masuk ke Mekah tuan-tuan Allah SWT di waktu pagi. Kita berjumpa ahli keluarga kita di waktu pagi, bukan waktu malam. Dan waktu malam juga kan tuan-tuan mulia, kalau kita selalu amalkan, kita ni dalam keadaan badannya kotor, kita terus pergi kepada anak kita, terus pergi kepada isteri kita tuan-tuan SWT. Kadang-kadang kita melalui di tempat-tempat yang ada gangguan-gangguan ni lepas tu terus ke rumah kita tuan-tuan SWT, gangguan tersebut, lepas tu kita pula masuk rumah tak bagi salam, masuk dengan kaki kiri. Tidak ada apa-apa doa yang mengiringi masuknya kita ke dalam rumah kita tuan-tuan SWT. Maka yang ini semua ni benda-benda yang halus, benda-benda yang mengganggu ni dia akan bersama dengan kita, ahli keluarga kita. Sebab tu benda ni perlu dijaga. Nak masuk rumah kena tahu yang terbaik macam mana waktu pagi tuan-tuan SWT. Jadi yang terbaik juga ialah bila kita kembali ke ahli keluarga kita, ke kampung kita, cuba untuk datang ke rumah Allah SWT, solat sunat 2 rakaat. Memadai kalau tanya, ustaz, solat sunat apa tu? Datang masjid je, solat tahiyatul masjid je lah. Tahiyatul masjid. Sebab tak dikhususkan juga di dalam ini ialah solat apa-apa jenis solat. Jadi apa-apa jenis solat sunat mutlak pun boleh. Jadi kalau kita dah datang ke masjid, maka solat tahiyatul masjid, kemudian kita baru balik ke ahli keluarga kita. Waktu ni pun saya pernah nampak juga orang-orang yang soleh tuan-tuan dia datang daripada tuan guru datang daripada musafir yang jauh. Dia datang waktu malam, dia tak balik rumah, dia beriktikaf. Macam mana kita boleh tahu? Kita tahu dia dah lama bermusafir, kemudian kita datang masjid, kita nampak muka dia. Waktu subuh tuan-tuan mulia. Maknanya dia subuh ni di awal di awal waktu subuh, selepas dia balik daripada bermusafir tuan-tuan mulia. Lepas subuh tu baru kita nampak dia keluar daripada masjid dengan beg bagasi semua tuan-tuan mulia. Masya-Allah. Ini yang betul. Dia balik tu dia tak segera balik ke rumah dia. Bahkan dia beriktikaf dulu di masjid. Solat dulu tuan-tuan mulia SWT. Nanti dah terang, nanti baru balik. Terang nanti baru balik tuan-tuan mulia. Kita rasa dah lama ni tak balik ni. Dah 2 purnama dah. Anak muka pun dah hampir-hampir nak lupa. Kita takut anak lupa kita juga. Kita pun bersegera balik dalam keadaan kita pun tidak menghiasi diri kita dengan adab-adab yang sepatutnya. Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan, al-sunnatu idza wasala manzilahu an yabda'a qabla dukhulihi bil masjid al-qarib ila manzili fa yusalli fihi rak'ataini bi niyatin salatul qudum. Apa terjemahannya? Sunat bila sampai ke kampung, bahawasanya an yabda'a, mulakan sebelum memasuki rumah dengan memasuki masjid yang terdekat. Fa yusalli fihi rak'ataini, dan solat di dalamnya 2 rakaat dengan niat solatul qudum. Solat mana? Solat kembali, solat mutlak lah, solat kembali daripada bermusafir. Kalau anak-anak ni sama juga. Contoh katalah balik cuti, lama tak balik kan, berapa bulan tak balik. Tapi kalau ayah ambil terus balik rumah lah. Terus kalau kita balik dengan kenderaan public kan, transport kenderaan awam ni tuan-tuan, balik pula sampai waktu malam, kita tunggu dulu kat surau, tunggu dulu kat masjid ke takut? Tak boleh, tak pernah. Saya duduk kampung tak pernah tidur kat masjid, terus balik. Yalah, kalau tak ada orang, tak biasa, kita akan balik lah. Tapi kalau kita mampu, kita tunggu nanti dah terang, nanti baru kita balik ke rumah kita. Yang kedua, tidak kembali ke rumahnya di saat malam hari supaya tidak mengganggu anggota keluarganya yang sedang beristirahat, kecuali jika darurat atau telah memberi khabar dari sebelumnya. Adabnya ialah tak waktu malam, kecuali lah dah beritahu awal. Ataupun ahli keluarga tu memang dia kata, balik kami takkan tidur selagi tak balik malam ni juga, barulah kita balik.
Itu dah darurat tu. Ahli keluarga kata, ayah tak balik, kami tak tidur malam ni. Itu darurat tu. Ayah kena balik malam tu juga. Kerana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza atala ahadukum ghaibah fala yatruqanna ahlah lailan, muttafaqun alaih. Dari sahabat Jabir, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila salah seorang dari kalian berpergian jauh, idza atala ahadukum ghaibah, berpergian jauh, ghaib ni hilang mana hilang di kampung, dengan di tempat yang jauh, mungkin tempoh masanya punya lama, tuan-tuan SWT, maka janganlah datang kepada keluarganya pada malam hari. Jadi yang mentafsirkan hadis tadi cerita kalau ada darurat tak apalah, kalau dah beri khabar kepada ahli keluarga dulu tak apalah. Itu tafsiran hadis daripada musannif. Tapi perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau balik malam jangan terus pergi ke ahli keluarga kita. Itu yang Nabi beritahu. Jadi senang kata, tuan-tuan semata, kalaulah kita masuk kampung kita, selepas kita pergi bermusafir dengan tempoh masa yang lama, pergi tempat yang jauh, tuan-tuan semata, maka Rasulullah hendak supaya kita ni tidak balik terus ke keluarga kita, bahkan pergi dulu ke masjid, tuan-tuan mulia. Ataupun kita adjust supaya kita tidak balik atau masuk ke rumah kita di waktu malam. Masuklah di waktu pagi ataupun awal pagi. Yang ketiga, berhubungan badan dengan isteri ketika baru datang daripada berpergian. Apa tu? Wa yusannu alla yatrukal jima' inda qudumihi min safarihi. Dan disunatkan untuk tidak meninggalkan hubungan badan tatkala datang dari berpergian. Ini ialah balik ni yang dah kahwin itulah. Tak payah dijelaskan lebih terperinci lah, faham-faham Jadi itu yang disunatkan. Ada di dalam, diberitahu dalam kitab Mughnil Muhtaj. Disunatkan. Jangan dah balik buat tak tahu, dah isteri lain macam lah. Dah lama tak balik kan. Lepas tu buat tak tahu pula perkara-perkara macam tu. Lagilah dia dah jadi syak wak sangka. Apa suami saya buat? Dah lama dah ni kan. Jadi kita kena buat benda ni. Yang keempat, jika berkunjungan kepada seseorang yang baru datang dari berpergian, maka ucapkanlah kepadanya alhamdulillahillazi jama'a syamla bika, alhamdulillahillazi sallamaka. Orang dah balik jauh kan. Orang balik daripada umrah, orang baru balik daripada haji, tuan-tuan SWT. Kita pun dah lama tak nampak dia, rindu dia. Dia balik, tuan-tuan dia, kita bagi salam. Kita bagi ucapan ini, alhamdulillahillazi jama'a syamla bika, alhamdulillahillazi sallamaka. Segala puji bagi Allah SWT yang telah menyelamatkan kau. Yang kelima, jika berkunjungan kepada seseorang yang baru datang dari menunaikan ibadah haji atau umrah, maka ucapkanlah kepadanya qabilallahu hajjak ataupun umratak. Semoga Allah SWT menerima haji engkau ataupun umrah engkau, wa ghafara dzambak, dan mengampunkan dosa engkau, wa akhlafa nafaqatak, dan menggantikan qas ataupun nafkah yang kau guna untuk menunaikan haji tadi. Menunaikan haji mungkin dah sampai 30,000 kita doakan dia supaya yang digunakan, wang yang digunakan untuk menunaikan haji atau umrah tadi, segera Allah SWT gantikan dengan yang lain. Ada doanya. Jadi tuan-tuan Allah SWT, walaupun kita tahu bahawasanya ianya wang kita yang kita gunakan untuk menunaikan ibadah haji, umrah ni, tuan-tuan SWT, pasti Allah SWT akan ganti, tuan-tuan. Kita orang kampung yang kita tinggalkan di kampung kita, disunatkan untuk mendoakan yang seperti ini. Moga berapa ribu pergi? Contoh berapa ribu? Murah haji. Saya punya haji ni package 89,000. Insya-Allah. Package kan? Banyak lah tu. Moga Allah SWT menggantikan. Orang kampung pun mendoakan. Jadi bukan doa nak perli, doa untuk supaya Allah SWT gantikan apa yang telah digunakan untuk menunaikan haji tadi, tuan-tuan. Ada doanya. Baik. Yang keenam, mengadakan acara walimah naqi'ah. Acara walimah naqi'ah
iaitu acara yang diadakan tatkala baru datang dari berpergian. Hal ini jika memungkinkan berdasarkan hadis An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah nahara jazuran aw baqaratan. Dari sahabat Jabir, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang dari bepergian menuju Madinah, maka beliau memotong unta atau sapi untuk acara walimah. Ada majlis ni tuan-tuan dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bukannya majlis untuk ketika doa selamat nak pergi, bermusafir jauh, pergi menunaikan haji ataupun umrah, kita buat majlis, majlis kesyukuran, majlis doa selamat. Ya ada biasa. Tapi kalau dah balik tu semua senyap je. Ada juga tuan-tuan SWT disunatkan. Yang mana Rasulullah telah bila balik daripada mana-mana musafir, Rasulullah akan memotong unta, sembelih unta ataupun sapi dan mengadakan majlis walimah yang dinamakan ianya lah walimah naqi'ah, ianya disunatkan. Pergi pun sunat buat kenduri, balik pun disunatkan untuk melaksanakan kenduri. Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan yustahabbu an-naqi'ah wa hiya ta'amun yu'malu liqudumi musafir wa yutlaqu ala ma ya'maluhu al-musafir al-qadim wa ala ma ya'maluhu ghairuhu lahu. Disunatkan untuk mengadakan acara naqi'ah, iaitu membuat makanan untuk acara tasyakkuran, bersyukur bagi seorang yang baru datang dari bepergian, dan tetap dinamakan naqi'ah meskipun orang yang membuat makanan tersebut adalah selain orang yang bepergian, yang dihadiahkan untuk orang yang bepergian. Maksudnya yang balik tadi, yang balik daripada mengerjakan haji ataupun umrah ni tuan-tuan SWT, balik bukan dia yang buat majlis tersebut. Yang buat majlis tersebut apa? Ahli keluarga dia. Kerana kesyukuran mak ayah balik dengan keadaan selamat. Contoh kata, ahli keluarga balik melaksanakan ibadah haji dengan keadaan selamat. Buat majlis kesyukuran, dan ianya juga dikira sebagai majlis walimah naqi'ah juga, walaupun yang melaksanakan majlis tersebut bukan orang yang berpergian, orang lain. Ataupun kita yang nak pergi ni tuan-tuan mulia, musafir ni tak buat majlis kesyukuran, yang buat majlis kesyukuran ahli keluarga kita. Balik nanti pun tuan-tuan mulia, bukan kita yang mengeluarkan nafkah untuk mengadakan majlis walimah tadi, tetapi ahli keluarga yang ditinggalkan juga yang melaksanakan perkara tersebut, maka sunnahnya dapat, pahalanya dapat. Jadi bukan sekadar umrah tuan-tuan mulia, sementara haji tu, ibadah tu apa yang kita nafkahkan untuk kos pergi dan balik tuan-tuan mulia, tapi majlis sebelum pergi dan majlis ketika dah balik nanti pun ada juga disunahkan dan perlu kita amalkan tuan-tuan mulia SWT. Moga kita semua Allah SWT beri taufik dan hidayah untuk kita amalkan segala ibadah-ibadah yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW ketika untuk bermusafir dan balik musafir. Kita sering bermusafir dan di dalam pemusafiran kita tuan-tuan, berapa ramai manusia yang pergi bermusafir tuan-tuan mulia, dia pergi lepas tu tak balik. Pergi tak balik contohlah konvoi. Pergi besoknya motor je datang. Motor je balik, tuan ni tak balik. Cakap kamu saya tu ustaz saya. Ustaz pun sekarang naik motor. Sampai ke Terengganu. Motor je sampai, orangnya arwah tuan-tuan mulia. Jadi apa yang musibah yang berlaku di sana yang kita tak tahu, kena banyak kita beradab. Sama juga ada diberitahu bahawasanya lepas ni adab menaiki kenderaan kan. Adab selepas ni fasal yang ke-22, adab menaiki kenderaan. Salah satu adabnya ialah tidak memecut. Tidak memecut di atas jalan. Kalau siapa yang memecut tanpa apa darurat saja-saja tuan-tuan punya, sebenarnya kalau orang tanya, ustaz, apa hukum budak-budak merempit? Hukumnya tidak beradab. Kalau dia bawa cantik macam biasa, masuk gear 1, gear 2, highway tak lepas 110, okey. Kalau lebih tuan-tuan mulia, dengan tanpa darurat, tak ada apa nak dikejar tuan-tuan mulia, walaupun dia dengan speed trap dia lepas, contoh kata, apa perlu semua lepas lah, apa kita boleh bagi hukum? Kalau orang tanya, orang ni tak beradab. Lepas ni kita mengaji tentang adab menaiki kenderaan. Salah satunya ialah tidak memecut di atas jalan raya. Tidak memecut di atas jalan raya. Moga Allah SWT beri taufik dan hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk kita sama-sama amalkan dan sampaikan insya-Allah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.